tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Ada satu berita menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Ini pasti satu lagi berita duka cita yang mengejutkan. Pemergian yang mengejutkan kepimpinan kerajaan dan juga kepimpinan politik daripada pembangkang. Disahkan melalui media-media rasmi, media tempatan di seluruh Malaysia. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Zaidin meninggal dunia. Perkongsian daripada My Metro. Manakala daripada Buletin TV3.my, bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Zaidin Abdullah meninggal dunia. Diterbitkan pada 11 Julai 2024 jam 10.23 malam. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Zaidin Abdullah menghembuskan nafas terakhir pada usia 86 tahun. Malam ini, mengikut tarikh adalah pada 11 Julai 2024. Memetik laporan Free Malaysia Today, anak perempuan Allahyarham Nadjiha mengesahkan pemergian bapanya. Menurut Nadjiha, bapanya dimasukkan ke hospital swasta 2 hari lalu akibat komplikasi jantung. Allahyarham meninggal dunia petang tadi, yaitu bertarikh 11 Julai 2024. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara. Allahyarham Muhammad Zaidin meninggalkan isteri Tengku Noria Tengku Ismail dan 2 cahaya mata Nadjiha dan Azlan. Allahyarham Muhammad Zaidin yang dilahirkan pada 1938 di Arau, Perlis, pernah menjadi Ketua Hakim Negara Malaysia pada tahun 2000 hingga 2003. Beliau mendapat pendidikan awal di Kolej Sultan Abdul Hamid, Alor Setar, Kedah. Sudah pasti pemergian ini menjadi satu pemergian yang mengejutkan seluruh kepimpinan politik, karena Allahyarham adalah bekas Ketua Hakim Negara. Ini pasti mengejutkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, manakala pasti mengejutkan Mahathir sebagai ahli politik yang tertua di Malaysia dan juga kepimpinan daripada pembangkang. Jadi saudara-saudara, disahkan pemergian mengejutkan seluruh Malaysia. Bekas Ketua Hakim Negara meninggal dunia. Saya selaku admin channel Fels Lifestyle mengucapkan salam takziah dan semoga keluarga dihiburkan dan dikuatkan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, beberapa waktu ini, beberapa ketika itu, kita dengar berkaitan dengan beberapa keputusan-keputusan yang diambil oleh kerajaan dan juga berkaitan dengan kekalahan terkini PH baru-baru ini di PRK Sungai Bakap. Terdapat komen daripada viewers di dalam channel ini berkaitan dengan status kerajaan Madani, status kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang kata Anwar Ibrahim perlu letak jawatan. Ada yang kata tidak lama lagi Anwar Ibrahim akan digulingkan, akan ditumbangkan. Banyaklah komen-komen mereka yang seolah-olah ingin Anwar Ibrahim terus ditumbangkan dan ingin PM11 yang baru angkat sumpah. Makna kata PRU16 dipercepatkan. Tak perlu tunggu tempo
yang sebenarnya, yaitu pada 2027 untuk tumbangkan Anwar. Jadi saudara-saudara, yang terkini pula berkaitan dengan keputusan Speaker Dewan yang telah mengesahkan tidak ada pengosongan kerusi bagi bekas ahli parlimen bersatu. 6 ahli parlimen ini daripada bersatu sebelum ini yang berpaling tadah dan menyokong kerajaan pimpinan Anwar. Ada yang sehingga bertanya, apa nak jadi kepada kerajaan Madani ini? Bahkan beberapa langkah tidak popular yang dilakukan kerajaan. Maafkan saya, hanya mungkin ada beberapa langkah tapi hanya satu yang saya ingat, yaitu berkaitan dengan penyasaran subsidi diesel yang juga menjadi keluhan rakyat Malaysia. Namun, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membuat kenyataan bahwa berkaitan dengan itu adalah demi untuk kebaikan rakyat dan negara. Namun yang terkini berkaitan dengan keputusan Speaker Dewan yang kita dapat lihat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sendiri menyokong, sendiri mempertahankan keputusan Speaker Dewan ini, yaitu Johari Abdul. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, Anda boleh lihat di laman media sosial melalui Malaysia Kini baru-baru ini, di mana Anwar sendiri berkata bahwa bersatu sendiri bersalah dalam hal ini. Bahkan terdapat beberapa tulisan ataupun pendapat daripada pemerhati-pemerhati politik yang berkata, sudahlah Speaker mentafsir songsang. PM pula nampaknya punya pemahaman songsang. Jadi adakah ini satu kejutan buruk untuk PHBN? Jadi saudara-saudara, di sini ada persoalan. Kalau benar memang kerajaan Madani, kerajaan PHBN boleh ditumbangkan kerana beberapa isu yang menjadi perbualan ramai orang, berkaitan dengan penyasaran subsidi, berkaitan dengan keputusan Speaker Dewan, berkaitan dengan kekalahan baru-baru ini di Sungai Bakap. Banyak saja mungkin sentimen pembawaan yang boleh kita cakap boleh menjatuhkan Anwar. Tapi sebenarnya kalau kita fikir untuk kestabilan politik, sudah pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah PM terbaik setakat ini. Tapi kalau nak cakap PRU16, ada juga komen, kalau boleh nak cepat-cepat PRU16, nak cepat-cepat ganti kerajaan. Persoalannya, mampukah PN untuk kalahkan Anwar Ibrahim hari ini? Mampukah musuh politik Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan sekiranya PH kalah? Itu persoalannya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Yang penting kita mahukan kestabilan politik.